Selamat tengah hari. Kalau kita bercerita mengenai menu masakan Negeri Sembilan ini rasanya tak lengkap kalau kita tak bercerita mengenai menu masakan Salai. Dan ketika ini saya berada di Zaini Salai House untuk kita saksikan sendiri bagaimana proses untuk menyalai ini dijalankan, dan pastinya saya tidak keseorangan. Saya bersama dengan Tuan Empunya Gerai iaitu Encik Muhammad Zaini Saad bersama saya untuk kita ceritakan mengenai proses ini. Assalamualaikum Encik Zaini, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Dah start ke ni? Astaghfirullahalazim. Kita telah pun bersama dengan wanita hari ini ketika ini. Baiklah, saya nak cerita sikit. Dekat belakang ni kita berada di bahagian dapur, betul. Jadi dapur ni saya dapat lihat bahawa ia adalah tempat untuk salai. Apa kita panggil tempat salai ni? Okey. Untuk pengetahuan semua, dapur salai ni adalah biasanya kita panggil dapur sabak. Dapur sabak. Betul, sabak salai. Dia macam-macam pattern lah yang kita buat ni, pattern yang petak macam ni. Supaya mudah kita nak buat, kita nak menyalai. Okey. Baik, saya dapat lihat ada beberapa tingkat di situ. Boleh cerita sikit tak? Tingkat-tingkat ni ada menu-menu tertentu ke? Ataupun boleh sama je? Di situlah itik, di situlah ayam, di situlah daging dan juga sebagainya. Betul. Biasanya dapur tu kita ada 3 ataupun 4 tingkat. Tingkat yang pertama kita boleh letak ayam, daging, itik dan macam-macam lagi produk yang salai. Biasanya kita ada sendiri, kita ada lebih kurang 5 jenis lah. 5 jenis produk untuk kita salai, iaitu kita ada ayam, kita ada ikan, kita ada itik, kita ada puyuh dan juga kita ada ayam, itik, puyuh, daging dan ikan. Okey. Betul. Ikan 9, ikan keli lah, betul? Ikan biasanya kita ada ikan keli, kita ada ikan tilapia, kita ada ikan laut juga kita pakai. Tapi biasanya kita selalu pakai ikan keli lah. Okey, baik. Bercerita mengenai salai ini, saya pasti mesti ada bahan perapan tertentu untuk kita perap bahan-bahan ini. Boleh cerita kepada penonton? Okey, biasanya salai ni kita tak perap dengan perapan yang rumit pun. Sebenarnya kita hanya pakai kunyit saja. Sebab kunyit ni satu bahan saja, sebab selepas tu kita nak masak. Bila kita nak masak, kita nak olah dengan rendang, kita nak olah dengan gulai dan macam-macam lagi olahan. Jadi biasanya memang kita kosongkan dia. Kunyit sahaja. Kunyit sahaja untuk ke semua daging apa benda semua ni? Betul. Untuk daging, untuk ikan, untuk ayam, untuk puyuh dan sebagainya hanya kunyit sahaja. Okey, baik. Kita kat luar sana, kalau saya lah selaku pengguna, kita akan kata bahawa daging salai ni sedikit mahal kalau nak dibandingkan dengan lauk pauk lain. Kenapa salai ni mahal? Kenapa prosesnya tu rumit ke? Berapa lama dan sebagainya? Okey, salai ni biasanya ramai tak berapa faham dan tak berapa tahu. Jadi saya ceritakan sedikit. Yang pertama, proses bagi setiap barang-barang salai tu dia tak sama tu. Macam contoh daging salai. Daging salai ni kita makan masa lebih kurang 4 jam. 4 jam nak menjalai sebab dia daging mampat kan. Biasanya itik 2 ke 3 jam, ayam 2 jam dan ikan juga 1 jam. Jadi proses dia tu memang rumit dan agak panjang lah. Sebab kita salai menggunakan api, kita menggunakan kayu api. Jadi daripada situ nanti kita jarakkan barang salai kita tu lebih kurang 3 ke 4 kaki macam tu, supaya kita nak pastikan asap ataupun bau asap tu masuk dalam produk yang kita salai tu. Jadi proses tu pertama panjang. Kedua pula daripada segi daging sebagai contohnya, kalau kita salai 1 kilo daging salai, daging mentah, biasanya kita akan loss setengah kilo. Setengah kilo kita akan loss. Jadi dekat situ yang membuatkan ramai nak kena faham, dia hilang tu. 1 kilo tinggal setengah kilo. Jadi nak dapatkan 1 kilo daging salai, kita kena salai 2 kilo daging mentah. Itu punca dia. Betul. Itu punca kenapa daging salai ni mahal kalau nak dibandingkan dengan menu-menu yang lain ni, betul. Tadi Encik Zaini ada sebut kita bakar dengan kayu-kayu. Saya difahamkan ada beberapa kayu yang boleh kita guna. Boleh cerita sikit mengenai kayu untuk bakar ni? Okey, dekat Zaini Salai House ni biasanya kita pakai kayu buah-buahan tempatan lah. Kita pakai kayu manggis, kayu langsat, kayu rambutan, kayu pokok bidara. Dekat Sembilan ni dia ada pokok bidara, pokok mata kucing. Kayu-kayu ni dia bagi satu aroma yang lain daripada yang lain. Daripada segi wangi dia tu. Produk yang kita salai biasanya dia bagi wangi yang daripada bahan-bahan pokok tadi. Jadi dia bagi rasa yang sangat beza dekat tekstur produk yang kita salai tu. Dekat sini sendiri, kalau boleh Encik Zaini ceritakan menu salai yang mana yang paling mendapat sambutan daripada pelanggan? Okey, setakat hari ni yang paling dapat sambutan adalah daging salai. Dan Alhamdulillah baru semenjak 2 minjak ni itik dah mula mendapat sambutan. Tapi yang paling hot item adalah daging salai lah. Daging salai, yang kedua itik. Yang lain-lain pun so far ada peminat-peminat dia lah. Alhamdulillah.
Baik, untuk dapur salai ni ada di satu tempat je ke ataupun ia senang dibina ke? Kenapa dekat tempat lain agak susah untuk kita cari dapur Sabak ni? Dia sebenarnya taklah susah sebenarnya. Cuma nak faham teknik dia. Dekat Zaini Salah House ni biasanya kita buat 3 ke 4 kaki jarak dia dan kita kena pakai batu merah. Kenapa kita pakai batu merah? Sebab kita nak pastikan suhu panas dia tu dapat bertahan lama. Jadi setiap produk yang kita salai tu kita gunakan kayu kan, nak jadi bara. Bila bara tu tahan lama, jadi kat situ save lah cost dan juga tahan bara api tu untuk nak menyalai produk. Kalau kita pakai kayu selain daripada kayu buah-buahan tempatan tadi tu, kayu yang bukan kayu padat, dia tak boleh, dia tak dapat rasa yang sedap, dia tak bagi aroma yang semacam kayu yang kita gunalah. Okey, baik Encik Zaini, agak panjang lebar kami sedia maklum kenapa dia mahal. Satu, prosesnya, bahan-bahan yang digunakan, dan kami nak ucapkan terima kasih kerana sudi bersama kami di Wanita hari ini. Dan kepada anda semua di luar sana yang mungkin akan datang ke Kuala Pilah ataupun ke Negeri Sembilan, jangan lupa untuk cari masakan salai ataupun masakan lemak dan sebagainya.